Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhdiya bil Islam bainahu wa bainan nabiyyin darajatan wahidatan fil jannah, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma rusyida umurina wa 'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ni yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, pemimpin surau Ad-Diniyah, para pelajar, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dilimpahkan kurnia kepada kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, dan nikmat yang paling besar yang kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan ialah nikmatnya iman. Dan kerana iman itulah seseorang itu diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang sebenarnya. Alhamdulillah, setelah masuk waktu maghrib tadi, kita berada pada 10 Muharram, dan hari ini 9 masuk maghrib ni, seperti mana kalender Islam, apabila masuk maghrib maka bermulalah perubahan ataupun pertukaran tarikh. Kerana Islam bermulanya malam, bermulanya hari ialah pada waktu maghrib. Maka waktu maghrib ini adalah 10 Muharram yang banyak kelebihan dia, tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala. Di salah satunya ialah seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahazza siyama yaumin fadlahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar satu hari yang fadilatnya lebih berbanding dari hari yang lain melainkan hari, iaitu hari ini, iaitu hari Asyura, hari yang ke-10. Ataupun hari Tasu'ah, siapa yang berpuasa tadi itu juga digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah pernah bersabda Rasulullah nak berpuasa pada hari ke-9, tapi pada tahun yang seterusnya Rasulullah tidak berkesempatan. Tapi ada kelebihannya juga di sisi Allah SWT pada hari 9, dan seterusnya adalah pada hari yang ke-10. Dan juga tuan-tuan Allah SWT pada hari yang ke-10 ini, satu hadis yang Rasulullah SAW telah sabdakan, apabila Rasulullah tiba ke Madinah dan baginda dapati golongan Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura ni ada kelebihan bagi mereka, tapi maksud mereka untuk berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram ni berbeza dengan kita. Dan ini adalah permulaan yang Rasulullah berpuasa ketika Rasulullah sampai di Madinah. Pada kehidupan Rasulullah di Mekah tidak ada sama sekali puasa sunat Asyura itu. Tapi apabila sampainya Rasulullah ke Madinah, Rasulullah melihat orang Yahudi di Madinah berpuasa pada 10 Muharram.
Kata mereka, ini adalah hari yang mulia yang mana Allah selamatkan Musa AS dan kaumnya pada hari ini. Hari ini juga Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Lalu Musa berpuasa pada hari ini sebagai tanda kesyukuran. Kata Rasulullah SAW, aku lebih utama ke atas Musa berbanding mereka. Maka baginda pun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Kerana bersyukurnya Sayyidina Musa radhiyallahu anhu, Sayyidina Musa alaihissalam, kerana diselamatkan oleh Allah SWT daripada Fir'aun dan dibinasakan Fir'aun pada ketika itu, maka berpuasa Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kesyukuran. Dan kerana itu juga orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Tetapi Rasulullah bersabda bahawasanya aku lebih berhak. Kalau orang Yahudi tak berpuasa pun, kita sebagai orang Islam yang beriman, yang i'tikadnya benar pada Allah Subhanahu wa taala, lebih berhak ke atas orang Yahudi berpuasa kerana mengikuti Nabi Musa AS ketika dia bersyukur ke atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa bukan kerana bersamaan dengan orang Yahudi. Kita berpuasa kerana Rasulullah berpuasa pada hari Ashura, dan perintah Rasulullah untuk kita berpuasa. Banyak lagi kelebihan dia tuan-tuan SWT. Di antaranya juga ialah, aku berharap, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, aku berharap ke atas Allah Subhanahu wa taala agar ia dapat mengampunkan dosa setahun yang berlalu. Nabi bersabda, setahun dosa diampunkan apabila kita berpuasa pada hari Ashura. Jadi sebenarnya bukan hari inilah, besok hari Jumaat, tapi Ashura itu bermula pada lepas maghrib ini pada sehingga lewat petang esok. Jadi disunatkan kita ingatkan adik keluarga kita untuk kita berpuasa sama-sama. Mungkin kita penat keletihan bekerja, tapi kelebihan ini hanya sekali saja dalam kehidupan kita. Maksudnya kelebihan ini hanya sekali saja dalam setahun ini. Jadi rebutlah. Dan ada satu mafhum hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, apabila kita pada hari Ashura memperluaskan rezeki kita untuk keluarga kita lebih daripada yang biasa, maka Allah SWT akan memperluaskan rezeki kita untuk setahun. Ini juga perlu diamalkan. Mungkin kita dah biasa memperluaskan rezeki untuk anak-anak kita, tapi untuk hari Ashura ini kita lebih-lebihkan. Kita lebihkan, makan besar sikitlah, kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan ada kelebihannya. Pada hari Ashura ni tuan-tuan SWT, kita akan lihat orang-orang Syiah akan menyucikan diri mereka daripada dosa-dosa mereka. Mereka akan mencederakan diri-diri mereka untuk dialirkan darah, dengan niat bahawasanya mereka dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Bila mereka melihat orang-orang Sunni ni, waktu-waktu ni tuan-tuan, dia kata orang Sunni halal pada hari ni. Jadi jangan tunjuk muka dekat dia orang lah. Kalau dia orang rasa dia orang nak tembak, dia nak bunuh kita tuan-tuan, dengan fadilat yang dia faham, maka kita pun tak terlepas. Kalau waktu ni kita berada kat Iran, berada kat negara-negara yang boleh dikatakan bandar-bandar yang majoritinya berfahaman Syiah, maka kita tak selamat. Tak selamat tuan-tuan. Baik. Pada malam ini insya-Allah pengajian kita yang ke-19, adab ketiga mendapat pujian. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Musannif mengarangkan kitab ini pada bab yang ke-19, ialah bab pada menyatakan kelebihan ataupun adab ketika mendapat pujian. Kita orang-orang Islam ataupun orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tak terlepas daripada pujian. Tak terlepas daripada pujian. Pun begitu adabnya apabila menerima pujian adalah dengan cara yang betul, maka tidak menyebabkan kita akan
tertimpanya dosa ke atas kita. Kalau tidak, tuan-tuan Allah SWT, kita suka untuk dipuji. Kerana sifat orang-orang kafir ialah suka dipuji. Kerana apabila mereka dipuji, mereka tidak ada adab. Tetapi orang Islam apabila dipuji, apabila dia mengikut adab ataupun sunnah Rasulullah SAW, pujian tadi tidak menyebabkan mereka ditimpakan musibah ataupun mendapat dosa, tuan-tuan Allah SWT. Jadi yang pertama, jika seseorang dipuji oleh orang lain atas sesuatu yang terdapat pada dirinya, maka bacalah doa berikut ini: Alhamdulillahillazi azharal jamil wa sataral qabih. Betul InsyaAllah tempat yang betul. Sekali puji bagi Allah SWT yang telah menzahirkan kecantikan. Orang kalau melihat kecantikan, dia akan puji. Jika kecantikan tersebut ada pada kita, maka tidak terlepas kita daripada pujian-pujian manusia. Jadi ucapan yang pertama sekali ialah memuji Allah. Pujian tadi kepada kita makhluk, dan kita makhluk ini memuji Allah Subhanahu wa taala sejurus selepas itu. Alhamdulillahilladzi azharal jamil. Segala puji bagi Allah, semua jenis kepujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah menzahirkan kecantikan. Allahul jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu cantik dan menyukakan kecantikan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kecantikan pada hamba-hambanya, sebahagian kecil saja, bukan seluruhnya. Kecantikan Allah Subhanahu wa taala yang kita nampak pada makhluk-makhluk ini hanya yang kecil saja, bukan seluruhnya. Kalau kita banyak lihat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu melihat kecantikan Allah Subhanahu wa taala, keindahan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka mata pun tidak boleh menerima kehebatan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syurga pun Allah Subhanahu wa taala gambarkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Syurga, tuan-tuan, dia ciptaan Allah. Syurga adalah ciptaan Allah, tidak ada siapa yang boleh menciptanya. Tetapi untuk membayangkan syurga ciptaan Allah, Nabi beritahu bahawasanya ma la ainun ra'at, tidak ada pernah mata yang boleh tidak pernah mana-mana mata yang pernah melihat keindahan syurga. Wala udhunun sami'at, tidak ada pernah yang mendengar akan keindahan syurga. Wala khatra ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati kita di atas kecantikan dan keindahan syurga. Ini ciptaan Allah. Tak pernah, tuan-tuan, apa yang kita nampak, rasa kita pernah membayangkan keindahan syurga, tapi sebenarnya bukan itu yang kita boleh bayangkan. Lebih daripada itu. Kerana apa? Kita tak pernah lihat. Kita tak pernah lihat, tuan-tuan. Kalau kita pernah lihat keindahan syurga, nescaya, tuan-tuan Allah SWT, segala nikmat di dunia ni kita akan tinggal 100%. Duk sujud sampai ke akhir hayat. Tak pernah melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Takut nak melakukan maksiat kerana apa? Takut terlepas akan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kerana apa kita masih lagi melakukan maksiat? Walaupun kita beriman akan adanya syurga, kerana kelemahan kita. Kita tak pernah lihat lagi syurga, tuan-tuan. Tapi kalau kita ditakdirkan melihat syurga Allah, pasti kita akan meninggalkan segala nikmat-nikmat di dunia yang sementara ini. Jadi tuan-tuan Allah SWT, apabila Allah SWT telah menzahirkan kecantikannya pada mana-mana makhluknya di dunia ni, apabila ini dipuji, maka kita kembalikan pujian itu pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang layak dipuji hanya Allah. Kita puji pada makhluk, dia membinasakan makhluk itu sendiri. Memuji manusia, memuji siapa-siapalah, orang yang kita sayang ke, siapa-siapa, rakan ke, apabila kita memuji mereka, jika pujian itu tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pujian tersebut akan membinasakan makhluk. Yang selayaknya dipuji hanya Allah. Sebab tu kalau kita ada benda yang mewah, tuan-tuan, benda yang gah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, jika kita tak kembalikan kecantikan itu pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan binasa. Melihat bangunan yang tinggi,
Tak pernah lihat kita pergi ke satu negara yang mana ketinggian dia, bangunan itu cantiknya melebihi daripada apa yang kita pernah lihat di Malaysia, contoh kata. Maka lekas-lekaslah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa dia? La aisha illa al-aisha al-akhirah. Tidak ada kehidupanlah kecuali kehidupan akhirat. Kembali segera memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Wasataral qabih, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menutup segala keburukan, kejelekan. Kita ni penuh kejelekan. Tidak ada yang cantik sebenarnya pada diri kita ni. Nampak pada zahir ni cantik, kan kita pergi tandas, ada siapa nak ikut pergi tandas? Tidak ada siapa. Najis belaka, tuan-tuan mulia. Dari duburnya najis, daripada hidungnya najis, daripada mulutnya najis, daripada matanya najis, daripada telinganya najis. Seluruhnya, tuan-tuan mulia, Allah SWT penuh dengan najis. Tapi Allah SWT menutupi qabih ataupun kejelekan itu dengan kecantikan yang dunia, yang di luarannya. Cantik belaka, tuan-tuan mulia. Tapi kalau masuk tandas, tuan-tuan mulia, baunya melebihi segala-galanya. Semua tak nak. Kalau boleh tu udara tu keluarkan cepat-cepat. Itulah hakikatnya kita, tuan-tuan mulia. Jadi doa ni tak panjang, pendek. Jika ada siapa-siapa yang memuji kita, tuan-tuan mulia, puji pakaian kita, puji kehansaman kita, kecantikan kita, segeralah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan pujian itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdasarkan hadis ini, tuan-tuan mulia, dengan doa ini. Alhamdulillahillazi azharal jamil wa sataral qabih. Di situ tidak ada dia punya terjemahannya, tapi segala puji Allah bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menzahirkan kecantikan. Wasataral qabih, yang menutup keburukan. Semua keburukan kita yang menutupinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apabila kita menerima sebarang pujian, jika seseorang dipuji oleh orang lain atas sesuatu yang tidak terdapat pada dirinya, yang tadi memang ada. Kita contoh kata, kita memang handsome lah, senang kata. Ayah orang lain, ibu orang lain, mana kahwin campur, lahirnya anaknya alhamdulillah penuh dengan banyak dia punya kehansaman, kecantikan ni, tuan-tuan SWT. Jadi pujian manusia ke atas kecantikan tersebut memang ada pada kita. Itu doanya yang tadi. Tetapi apabila pujian seseorang pada kita yang mana pujian tersebut tidak ada pada kita, maka bacalah doa berikut ini. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Dia sangkaan manusia kepada kita akan kesangkaan yang baik-baik tadi, kita doakan yang baik, bukan kita beritahu apa yang kau sangka tu tak betul sebenarnya. Dia kata, contoh kata, awak ni handsome lah, awak ni cantik lah, contoh kata. Sebenarnya tak ada pun, ni semua plastik je. Kita tak cakap pun, tuan-tuan, tak perlu pun kita cakap perkara tersebut. Tapi apa yang perlu kita buat? Doa pada Allah SWT. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, yang telah menjadikan kebaikan bagi aku daripada apa yang mereka sangkakan. Mereka sangkakan kebaikan untuk aku. Disangkakan bahawasanya kehansaman tu ada, kecantikan tu ada, apa lagi, tuan-tuan, kebaikan akhlak tu ada. Akhlak, kadang-kadang seorang tu dia nampak seseorang tu satu ketika je, satu hari bersama kita nampak akhlak seseorang, oh masya-Allah baik orang ni. Tapi dia ada 360 hari lagi yang tak bersama dengan kita. Satu hari dia nampak seseorang tu baik, dia kata bahawasanya akhlak si fulan tu baik. Tapi orang tadi dia tahu bahawasanya 360 hari lagi tu yang dia tidak bersama dengan kawan dia tadi, dia tahu akan keburukan dia. Dia lebih mengetahui akan dirinya sendiri. Tapi sangkaan manusia kepada kita akan sangkaan yang baik, jangan kita menidakkan sangkaan tadi. Tak pun. Awak sangka saya baik, hakikatnya saya ini adalah penjahat. Tak perlu nak menceritakan keburukan. Apa yang perlu kita doa pada Allah SWT? Ya Allah, yang telah menjadikan kebaikan bagiku ke atas apa yang disangkakan oleh manusia. Manusia sangkaan dia saja. Sedangkan sangkaan tersebut adalah meleset, bukan yang itu sebenarnya yang ada pada diriku. Wala tu'akhidni bima yaqulun.
Dan janganlah engkau memudaratkan aku dengan apa yang mereka katakan. Sangkaan tu okey, alhamdulillah. Orang menyangka baik, kita pun menerima sangkaan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Dan segera bersangka, mengata tak perlu nak buka keburukan, keaiban kita, tuan-tuan mulia. Teruskan dengan doa ini. Wala tu'akhidni bima yakun, dan jangan kau memudaratkan aku dengan apa yang mereka katakan. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunkanlah aku di atas apa yang mereka sangkakan, yang di atas apa yang mereka tidak ketahui. Maaf dan ampunkanlah aku di atas apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tahu bahawasanya aku baik, kuat ibadahnya, akhlaknya mulia, sedangkan aku tahu bahawasanya diri aku tidak seperti itu. Dan ampunkanlah aku, tuan-tuan Allah SWT, doa pada Allah, ya Allah ampunkanlah aku, kerana apa? Kerana sesungguhnya yang sebenarnya mereka tidak mengetahuinya. Jadi kita ada niat untuk jadi baik. Orang bersangka baik ke atas kita, dan itu adalah perkara yang bersalahan dengan yang sebenarnya. Tapi niat kita untuk masa yang akan datang membenarkan apa yang disangkakan oleh manusia. Kerana sangkaan tersebut adalah sangkaan yang baik. Sangkaan yang baik. Apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji oleh seseorang, maka beliau mengucapkan, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yahsabun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Sama lebih kurang makna dia dengan tadi, tuan-tuan. Doa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Allah engkau lebih mengetahui dengan diri aku. Orang memuji diriku, terus Abu Bakar radhiyallahu anhu kembalikan doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah engkau lebih mengetahui akan diriku. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan aku lebih mengetahui akan diri aku daripada orang yang bersangka baik ke atas aku. Orang lain tak tahu. Allahumma ja'alni khairan mimma yahsabun, ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Mereka sangkakan satu tahap, tuan-tuan, tapi kita doa pada Allah supaya kita lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan, lebih tinggi dari tuan-tuan. Adakah perkara tersebut mustahil? Tidak. Dengan syarat kita memohon pada Allah. Kalau kita duk orang puji kita pun seronok, orang puji kita seronok, akhirnya tuan-tuan mulia, kepujian tersebut ke atas kita hanyalah palsu, dan kita tak menjadi orang yang baik. Itu yang paling rugi. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunkanlah aku di atas apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau azabi aku dengan apa yang mereka katakan. Jadi apabila ada manusia yang memuji kita, segera kita berdoa pada Allah, ya Allah apa yang dia puji tu, jadilah aku tu lebih baik daripada apa yang mereka puji padaku. Faham ya, tuan-tuan? Jadi sebab apa benda tersebut tak ada pada kita? Kalau benda yang dipuji itu memang ada pada kita, Allahumma ja'alni, Allah alhamdulillahillazi azharal jamil wa sataral qabih. Itu doa dia pendek sikit. Sebab pujian tersebut memang ada pada kita. Contoh kata memang handsome. Tapi kalau pujian tersebut memang tak ada pada kita, Allahu Akbar, lemahnya kita. Terus kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa yang disangka oleh manusia benar-benar ada pada diri kita. Yang ketiga, mendidik hati dari sifat bangga terhadap sanjungan pujian orang lain, kerana kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini memuji seseorang yang tidak berhak untuk dipuji dan mencaci seseorang yang tidak berhak untuk dicaci. Jadi apabila kita dipuji, didiklah hati kita daripada sifat bangga terhadap sanjungan dan pujian. Kalau dipuji itu memang tempatnya. Contoh kata kita memuji ni adik-adik anak-anak yang hafiz-hafiz Al-Quran yang tuan-tuan mulia. Kalau saya memuji ni lain depan dia orang, lain macam dia orang ni nanti. Contoh katalah siapa-siapa lah tu ni yang hafiz Al-Quran, kerana keilmuan agamanya yang ada pada mereka, kerana ketinggian ilmu agama yang ada pada mereka, tuan-tuan mulia SWT, maka selayaknya ia dipuji. Tetapi walaupun selayaknya untuk kita dipuji, adik-adik anak-anak semua kena didik diri kita, hati kita,
supaya tidak ada sifat bangga diri terhadap perkara tersebut. Kerana apa tuan-tuan mulia? Ya, kita boleh hafal Al-Quran, tapi tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, satu surah yang pendek pun kita tak mampu. Tak mampu. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah selayaknya kita berbangga dengan pujian tersebut? Apabila kita dipuji di atas apa yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, terus kita bersegera ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, tuan-tuan mulia, kalau kita tidak ingat Allah pada ketika kita dipuji, maka sifat bangga diri tersebut akan datang terhadap diri kita. Itu dia keadaan kita, tuan mulia. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith rahmatullahi alaihi berkata, la ibrata bimadhi ahli zaman wala bidhammihim li'annahum yamdahuna man la yastahiqqul madah wa yadhummuna man la yastahiqqul dham. Tidak ada nilainya pujian maupun cacian orang-orang pada zaman sekarang, kerana mereka memuji seseorang yang tidak berhak untuk dipuji dan mencela seseorang yang tidak berhak untuk dicela. Kebanyakan ada orang yang ni memuji seseorang kerana sesuatu, inginkan manfaat daripada orang tersebut, bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita memuji seseorang bukan kerana seseorang tersebut layak dipuji, tak layak pun dipuji. Contoh kata, kita memuji orang yang ahli maksiat, orang yang fasik, tak layak untuk dipuji, tuan-tuan mulia. Jadi itu satu perkara yang berlaku lah, satu perkara yang sering berlaku pada ketika ini, pada zaman ini, tuan-tuan mulia. Kita memuji orang yang tak sepatutnya kita puji. Dan kadang-kadang kita ni merendahkan diri kita lebih daripada orang yang sepatutnya kita, orang kata kita, orang tersebut tak layak pun dipuji, tapi kita sanggup merendahkan diri kita untuk orang tersebut kerana sesuatu perkara, sesuatu benda yang kita perlu darinya. Itu yang banyak berlaku pada ketika ini, pada zaman ini, tuan-tuan. Yang keempat, adab apabila dipuji ialah tidak bangga dengan pujian yang tidak terdapat pada dirinya, dan tidak marah dengan cacian yang pada hakikatnya memang terdapat pada dirinya. Yang tadi, tuan-tuan, dia mendidik hati tidak berbangga diri di atas pujian yang memang dia layaknya dipuji. Dan yang keempat ini ialah tidak berbangga dengan pujian yang tidak terdapat pada dirinya, dan tidak marah dengan cacian yang pada hakikatnya memang terdapat pada dirinya. Allah SWT berfirman dalam kitabnya yang terdahulu, fima anzalallahu azza wa jalla minal kutubis salifah ajibtu liman qila fil khair wa laysa fihi kaifa yafrah wa ajibtu liman qila fihi syarr wa huwa fihi kaifa yaghdab. Ini bukan ayat Al-Quran, tapi ayat Allah yang di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Di antara firman Allah SWT yang turun di dalam kitabnya yang terdahulu ialah, aku hairan terhadap seorang hamba yang dipuji dengan kebaikan, bagaimana dia dapat merasa senang padahal pujian tersebut tidak terdapat pada dirinya. Boleh dikatakan ayat-ayat munafik lah, kan? Wujud di dalamnya tanda-tanda seperti mana orang munafik, kan? Dia bergembira dengan kebaikan yang mana kebaikan tersebut tidak ada pada dirinya, kan? Dia berasa bahawasanya dirinya dipuji, sedangkan pujian tersebut memang tak selayaknya untuk dia. Dan aku juga hairan, ini Allah SWT sendiri memberitahu bahawasanya Allah hairan terhadap seorang hamba yang dicela, bagaimana dia dapat marah padahal celaan tersebut memang benar terdapat pada dirinya. Memang dia selayaknya untuk dicela kerana dia memaksiati Allah SWT. Dia adalah hamba yang mengingkari Allah SWT. Dia adalah hamba yang jauh daripada Allah SWT. Sepatutnya memang layak dia dicela, tetapi dia marah apabila dicela. Allah heran dengan orang yang macam ni. Sepatutnya dia apabila dicela dia akan insaf, tetapi dia apabila dicela sedangkan celaan tersebut memang layak untuk dia, dia menjadi marah. Itu yang Allah SWT menjadi hairan. Yang kelima,
Tidak memuji seseorang kemudian mengumpatnya, kerana hal ini termasuk salah satu ayatul munafiq. Jumpa A, dia puji. Pergi jumpa B, cerita keburukan yang A. Ini tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik. Apabila dia berjanji, dia dusta. Apabila dia nak membuat sesuatu tapi dia memungkiri. Itu sifat-sifat orang-orang munafik. Kalau cakap tu tak pernah betul, bohong memanjang. Tak pernah betul, bohong je. Ini semua adalah sifat-sifat orang munafik. Dan bukannya benda yang pelik, biasa. Kadang-kadang boleh dikatakan biasa. Pernah jumpa orang yang macam ni, asal cakap je, setiap patah perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah perkara-perkara yang bohong belaka. Jadi orang macam ni tuan-tuan Allah SWT, jadi kena jauhi, kerana ditakuti sifat munafiknya tuan-tuan mulia datang kepada diri kita. Kalau kita memuji tu, pastikan kita betul-betul puji. Pergi mana pun kita memuji dia. Tak adalah kita memuji si fulan, pergi tempat lain kita cerita buruk dia. Al-maklum sekarang ni banyak firqah-firqah, banyak kumpulan-kumpulan. Nak masuk kumpulan A, kena cerita kebaikan. Nak masuk kumpulan B, kena cerita keburukan orang A. Ini semua adalah tanda-tanda orang munafik. Yang keenam, jika harus memuji seorang, maka yang lebih utama adalah menggunakan lafaz berikut ini. Ahsibu kadza wa kadza in kana yura annahu kadzalika wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allah ahadan. Kita lihat pada hadisnya daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakrata, dia meriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu anhu, sesungguhnya terdapat seorang lelaki yang namanya disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang lain memujinya dengan sifat yang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celakalah kamu telah memutus leher temanmu. Beliau menyebutnya berkali-kali. Kemudian beliau berkata, jika salah seorang dari kalian harus memuji, maka katakanlah, aku mengira demikian dan demikian. Jika seandainya terbukti seperti itu, maka Allah lah yang menghisapnya, dan aku tidak akan mendahului Allah dalam menentukan seseorang. Maknanya kita memuji seseorang berpada-pada juga, kerana pujian yang melebih-lebihi, melampau-lampau ni sebenarnya tuan-tuan, hak mutlak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita doa ni, kita berdoa, sepatutnya adab berdoa ni mulakan dengan puji-pujian. Kerana kita nak memohon pada Allah SWT, kita pun mohon, ya Allah, terus angkat tangan terus, ya Allah, aku mohon ini, itu dan ini, ya Allah. Sedangkan adab berdoa ialah memuji dahulu. Satu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendengar seorang yang berdoa dalam masjid dengan doanya yang panjang. Panjangnya bukan permintaan, tapi panjangnya dengan apa? Puji-pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis doa, Rasulullah beritahu bahawasanya, aku menyukai doa ini. Aku menyukai sahabat ini kerana dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada permintaannya. Diminta sikit je, pujian dia panjang, lama. Kita minta banyak sebenarnya, puji Allah sikit je. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu je. Lepas tu, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dah. Lepas tu terus minta. Apa yang nak kita minta? Ialah selayaknya kita minta ampun, kita minta berkat, rezeki, rahmat, semua kita minta nama dia. Tapi kita puji Allah sekali je. Yang terbaik ialah berterusan memuji. Banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah-khutbah yang panjang, yang penuh dengan pujian. Tak bermula cakap lagi tuan-tuan, tak mula doa lagi, tapi pujian pada Allah SWT panjang sangat. Pujian yang beginilah yang Allah SWT suka, dan Allah SWT perkenankan segera doa-doa hamba-Nya, tuan-tuan. Jadi sama juga tadi tuan-tuan keadaannya, apabila kita memuji manusia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kamu sebenarnya telah memutuskan leher temanmu. Kerana dia memuji kawannya melebihi daripada mana? Daripada keadaannya dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak puji manusia ni, yang pada-pada je. Puji Allah SWT sebanyak-banyaknya. Di mana saja kita berada. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan Allah SWT, kita wajibkan diri kita doa-doa masnun.
doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Daripada kita bangkit daripada tidur sehingga kita tidur kembali, penuh doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjadi hamba yang memuji Allah tak berhenti-berhenti. Bangkit daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk, lepas tu pergi tandas, keluar daripada tandas, alhamdulillahillazi ghufranaka, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Ghufranaka dulu lah. Lepas tu puji Allah. Kemudian apa lagi tuan-tuan dia? Nak makan, setelah makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Semua penuh dengan puji dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dalam kehidupan yang penuh dengan sunnah Rasulullah, dia sebenarnya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kullu muti'in dzakirun, orang yang taat itu ialah orang yang senantiasa ingat Allah. Asal nak makan ni nak tahu apa yang Rasulullah buat, dengan doa-doa memuji Allah ketika nak makan, lepas makan, menerima hidangan, menerima jemputan, semuanya. Seseorang itu akan usaha untuk tak miss satu pun. Orang yang inilah muti', dikatakan. Orang apa? Orang yang senantiasa taat. Dia kalau boleh tak ada doa pun dia nak miss. Dia yakin bahawasanya doa tersebut adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggikan darjat dia, tuan-tuan. Faidatun, hakikat dari satu pujian. Hakikat daripada satu pujian. Yang pertama, termasuk perkara yang baik, iaitu pujian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau orang yang soleh atau orang alim yang ditujukan kepada orang mukmin, yang mana dengan pujian tersebut maka bertambahlah semangatnya dalam melakukan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mudihal mu'min fi wajhihi rabal iman fi qalbihi. Jika seorang mukmin dipuji di hadapannya, nescaya bertambahlah iman di hatinya. Ini pujian yang baik. Orang mukmin yang memuji mukmin yang lain, maka bertambah imannya, adalah satu pujian yang baik. Contoh kata ada seorang alim ulama yang besar datang ke kampung kita, dia memuji kita tentang Allah SWT. Dengan pujian tersebut, kita berasa bahawasanya iman kita meningkat, maka kita tahulah bahawasanya pujian tersebut adalah pujian yang baik, kerana pujian tersebut membawa kita, menjurus kita kepada kebaikan. Adapun pujian yang kedua ialah termasuk perkara yang buruk, iaitu pujian dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain, yang mana pujian tersebut menyebabkan orang yang dipuji menjadi berbangga diri atau menjadikannya malas dalam beribadah, atau dapat menimbulkan sifat-sifat tercela yang lainnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhimut turab." Jika kalian melihat kelompok yang suka memuji, maka taburkanlah debu ke wajah-wajah mereka. Jadi ada dua tindak balas. Satu, pujian yang menyebabkan kita meningkat, bertambah nak beramal. Itu pujian yang bagus. Kita jumpa contoh katalah, siapa yang kita sanjung ulama di Malaysia ni, tuan-tuan dia. Tiba-tiba datang ke kampung kita, awak ni budak baik ni, pemuda baik ni, insya-Allah jadi apa? Jadi pemangkin agama di tempat kamu ni. Dengan pujian tersebut kita rasa bangga dan ada cita-cita untuk menjadi apa yang dipuji oleh tuan guru tadi. Itu pujian yang baik. Adapun pujian yang buruk ialah seseorang apabila ditujukan kebaikan, pujian kepadanya, dia jadi malas nak beribadah. Jadi malas nak beribadah, akan mendatangkan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat mazmumah. Ini adalah pujian yang buruk. Jadi dua keadaan lah. Seseorang apabila dia menerima pujian, dia dua keadaan. Dia jadi lagi bagus ataupun lagi buruk daripada yang asalnya, tuan-tuan mulia. Terdapat beberapa di antara para ulama terdapat beberapa pendapat di antara ulama mengenai makna hadis di atas, taburkanlah debu ke atas wajah mereka. Rasulullah beritahu bahawasanya ada orang yang memuji kita, kita taburlah debu ke atas wajah-wajah mereka. Jadi maknanya apa? Ada beberapa pendapat, ada beberapa terjemahan. Yang pertama ialah mengambil debu dan menaburkannya ke wajah orang yang memujinya. Mana betul-betul buatlah. Orang datang suka memuji-muji ni, tuan dia, ambil debu ni campak kat muka dia. Golongan yang suka sangat memuji.
Kadang-kadang kita orang selalu memuji pun kita jadi rimas. Jadi ini keadaannya pembetul juga. Seperti mana yang Rasulullah perintahkan. Ada orang suka memuji-muji, berlebih-lebihan bukan kepada Allah, kepada makhluk, kepada manusia. Orang yang macam ni Rasulullah sendiri beritahu, ulama daripada terjemahannya ulama beritahu bahwasanya memang zahirnya sewajarnya kita taburkan debu kepada mukanya. Secara zahirnya tuan-tuan mulia. Ataupun tuan-tuan mulia, makna yang kedua ialah memberi wang kepada orang yang telah memujinya sebagai balasan atas pujiannya. Bagi wang. Kalau mampulah, ada orang puji, bagi sebanyak mana orang memuji, sebanyak tu wang kita keluarkan untuk orang yang memuji kita. Yang ketiga, memberi sedikit hadiah kepada orang yang telah memujinya. Yang nombor satu tadi nampak macam mudarat. Yang kedua ni bagi duit, nampak macam orang bagus kita bagi duit. Yang ketiga ni pujian yang disebabkan pujian tersebut kita memberi hadiah. Maknanya pujian yang baguslah. Dan yang ketiga ialah tidak memberi hadiah apapun kepada orang yang telah memujinya supaya dijadikan pelajaran baginya agar tidak memujinya lagi. Jadi terdapat beberapa pendapat lah, yang mana perintah Rasulullah apabila melihat golongan yang suka memuji-muji ni, satunya taburkan ke wajahnya debu, kedua bagi duit kepada orang tersebut, ketiga kita memuji, kita memberi hadiah, dan yang keempat tak bagi apa-apa, tidak memberi apa-apa. Ini yang difahami oleh ulama tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahthu fi wujuhihimut turab, taburkanlah ke debu ke wajah mereka yang sering memuji kamu. Yang ketujuh, tidak memuji orang yang fasik. Apa tuan-tuan punya? Fasik ni orang yang berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Orang yang berterusan melakukan maksiat. Jadi adabnya jangan puji. Nanti dia rasa bahawasanya aku ni tak baik pun orang suka. Aku yang tak baik macam ni pun orang suka. Sebab orang keliling aku memuji aku. Jadi dia terus dalam keadaan kefasikan. Berterus tenggelam dalam kemaksiatan. Idza mudhal fasik ghadibar rabb wa hatazzal arsh. Masya-Allah. Apabila kita memuji orang yang si pemaksiat, maka Allah SWT menjadi murka dan bergoncanglah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan salah puji. Orang yang baik baru kita puji, orang yang tak baik jangan kita puji, tuan-tuan. Sepatutnya kita gunakan mulut kita untuk menasihati orang yang tidak baik supaya dia meninggalkan perkara-perkara maksiat. Ni tidak kita rasa bahawasanya dia ni kalau kita puji ni insya-Allah kita dapat manfaat banyak ni. Dan kita buat tak tahu tentang maksiat dia, tak boleh. Kalau orang yang begini ada tuan-tuan dia, mana kita ni suka memuji orang yang fasik, Allah murka. Dan kita lebih mengetahui siapa yang selayaknya untuk dipuji. Kita lebih tahu siapa yang selayaknya untuk dipuji. Kalau kita sengaja memuji orang yang fasik, sebenarnya kita menyebabkan Allah murka pada kita. Arasy Allah SWT bergegar, tuan-tuan dia. Jadi memuji itu boleh, tapi pada orang yang sepatutnya. Yang ke-8, mengingatkan kekurangan orang lain secara lembut dan sopan. Ketahuilah bahawa mengingatkan kekurangan orang mukmin lebih utama daripada memujinya. Orang Islam ni tuan-tuan mulia, nasihat itu lebih utama kepadanya daripada memuji orang Islam itu sendiri. Orang Islam ni memang ada keistimewaan dia, tetapi kalau dia ada kekurangan, jangan lupa untuk menasihati kekurangan seseorang. Kita duk suka dengan kawan kita ni, kita duk puji dia, dia buat salah pun kita tak rasa apa-apa. Dia buat salah, dia buat maksiat, dia tinggalkan solat pun kita kata okey je, asal kau tak boleh, tak boleh. Jadi menasihati pada ketika itu sahabat kita yang rapat dengan kita namanya adalah lebih utama daripada hanya memuji semata-mata. Menasihat itu lebih utama. Jangan tinggalkan nasihat. Ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Seseorang yang meninggalkan menasihati orang, maka sebenarnya dia telah menghilangkan agama di dalam dirinya. Seorang ayah menasihati anak, suami menasihati isteri, ibu menasihati anak,
majikan menasihati anak buahnya, kan? Ketua kampung menasihati anak masyarakat dalam kampungnya, tuan imam menasihati ahli jemaahnya. Penuhkan nasihat menasihati. Apabila ada dalam suasana nasihat menasihati, kita kena rasa gembira. Kita kena rasa gembira, kerana inilah yang Rasulullah SAW sering lakukan bersama dengan para sahabat, dan sahabat-sahabat Nabi SAW sering lakukan di antara mereka. Jadi orang Islam, sesama orang Islam, menasihatinya, mengingatkan kekurangannya itu lebih utama daripada hanya memuji orang Islam itu sendiri. Mungkin kerana orang Islam sekarang ini mundur, kerana kita ni tenggelam dalam pujian semata-mata, lupa ke atas orang, lupa ataupun tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menasihati kita. Kerana apa kena banyak menasihati orang mukmin? Kerana orang mukmin itu adalah sebagai cermin bagi mukmin yang lain. Kita terhadap saudara kita yang se-Islam adalah cermin bagi kita. Kalau kita berkawan dengan seorang Islam, dan keburukan ni adalah sebenarnya adalah melambangkan, mencerminkan keburukan kita. Sebab itu tuan-tuan mulia, kita kena minta supaya sahabat kita, kawan kita tuan mulia, meninggalkan segala jenis maksiat, barulah kita menjadi sahabat yang terbaik. Jika tidak, tak apalah, kau buat je tak apa, kubur masing-masing. Sebenarnya itulah dosa yang sebenarnya mencerminkan ke atas kita. Kawan kita dalam kemungkaran kita biarkan, sebenarnya itulah kita tuan-tuan. Itulah kita. Al-mu'minu mir'atul mu'min idza ra'a fihi aiban aslahahu. Orang mukmin merupakan cermin bagi mukmin yang lain. Jika dia melihat padanya kekurangan, maka dia memperbaikinya. Keburukan, kekurangan, kemungkaran perlu ditukar kepada kebaikan, kepada islah. Mengislah tu adalah yang terbaik daripada hanya memuji semata-mata, tuan-tuan mulia. Jika tidak, orang Islam itu sendiri, tuan-tuan mulia, akan mundur. Maka agama akan terkeluar daripada diri kita. Kerana apa? Dilamun dalam pujian semata-mata. Yang kesembilan, tidak marah kepada seseorang yang telah mengingatkan kekurangannya, akan tetapi ucapkanlah terima kasih kepadanya serta doakanlah dia. Ada orang nasihat, ini satu, kita memang duduk dalam suasana orang nasihat menasihati, tetapi apabila ada orang menasihati kita, kita lupa untuk mendoakan kebaikan kepadanya. Ada orang, kita ada kawan yang suka memperbetulkan keburukan kita. Itu kawan yang baik. Bukan kita jangan sangka bahawasanya kawan kita ni jaga tepi kain kita. Kita menyangka bahawasanya kawan kita ni adalah yang Allah SWT hantarkan untuk islah diri kita. Apabila dia menegur tentang keburukan, kekurangan kita, maka ucapkanlah kebaikan terhadapnya. Ucapkanlah terima kasih. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, rahimallahu amra'an ahda ilaina masawi'ana. Semoga Allah SWT merahmati seseorang yang telah menghadiahkan kepada kami berupa keburukan-keburukan, kekurangan kami. Orang yang menceritakan kekurangan kita ni bukan kepada orang lain, kepada kita, menyebabkan kita sedar ni, tuan-tuan, doakan supaya Allah SWT merahmati dia. Datang satu golongan beritahu kita ni tak boleh buat macam ni dosa ni. Nasihat itu kena terima dan kembalikan dengan doa supaya Allah SWT merahmati dia. Itu yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah lakukan terhadap sahabat, terhadap orang lain apabila seseorang itu menegur tentang keburukan kita, kekurangan kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan Allah SWT, sebersikit apa yang kita dapat daripada bab ini, tuan-tuan mulia, iaitu bab yang ke-19, adab ketika mendapat pujian, maka kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kita sebenarnya tak terlari daripada pujian. Al-maklum, orang surau pun, orang lain pun nampak satu kebaikan. Abang ni baguslah jadi orang surau. Sedangkan kita bukannya 5 waktu datang pun. Bukan 5 waktu datang pun, contoh kata kita tahulah. Satu waktu daripada 5 waktu, tuan-tuan. Tapi kalau kita keluar daripada masjid, daripada surau, orang kata ini orang bagus ni. Jadi apabila datangnya pujian, sebagai orang yang dekat kepada Allah SWT, yang dah tahu adab-adabnya, tuan-tuan mulia, maka kita praktikkan dalam kehidupan kita. Dan kita janganlah kita menjadi hamba Allah SWT apabila dipuji kita berbangga,
Dan setelah dipuji tuan-tuan Allah SWT, kita meninggalkan perkara-perkara yang baik. Jangan tenggelam dalam pujian sehingga kita meninggalkan kebaikan yang kita pernah amalkan. Bahkan mempertingkatkan amalan kita, kebaikan kita lebih baik daripada yang sepatutnya. Sebab tu doa tadi tuan-tuan mulia, apa doa dia? Apabila orang yang memuji kepada kita, waghfir li ma la ya'lamun. Kalau dia memuji kita, pujian tersebut tidak ada pada kita, ya Allah, ampunkan aku di atas pujian yang tidak ada pada aku, tidak ada pada aku. Dan apabila pujian tersebut memang ada pada kita, terus puji pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menzahirkan kecantikan pujian tadi tuan-tuan, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menutupkan keburukan kita. Kita ni memang tetap ada keburukannya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Siapa cakap kita tak ada keburukan? Kita tahu keburukan kita, dan Allah SWT menutup. Kalau kita dibuka keburukan kita, tuan-tuan mulia, Allahu Akbar, habislah kita. Tapi Allah SWT telah tutup keburukan kita. Siapa yang menutup? Allah. Bukan pakaian kita, bukan pakaian kita, tetapi yang menutup keburukan kita hanya Allah. Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kalau seseorang itu dibukakan keburukannya oleh Allah SWT, seseorang kalau dia dimalukan, tuan-tuan, dalam rumah dia boleh malu, tuan-tuan. Tapi kalau Allah SWT ambil keputusan untuk tutup keaiban kita, tuan-tuan, semua orang, tuan-tuan, satu dunia tak nampak keaiban kita, Allah SWT Maha hebat, tuan-tuan. Seseorang yang apabila dimasukkan ke dalam syurga pun, tuan-tuan, kerana dosa-dosanya lampau, tuan-tuan, Allah SWT masukkan dia dalam syurga, maka betapa hebatnya Allah SWT menutup keburukan-keburukan kita. Jadi kita terhadap hamba yang lain, kena jaga aib-aib kita, kena jaga aib kawan kita, tuan-tuan, dan banyak menyebarkan kebaikan, insya-Allah. Moga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk mengamalkan apa yang kita dapat daripada pengajian kita pada malam ini, dan kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.